Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pelajar? Cikgu mendoakan anda berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga. Okey, dalam masa pandemik COVID-19 ni, patuhi SOP kita, jaga kita, itu yang penting. Okey, hari ini cikgu akan berbincang masih lagi dalam tajuk unsur dan bahan, tetapi pada subtopik yang ketiga iaitu isotop. Okey, jadi anda kekallah bersama dengan cikgu. Saya Cikgu Ruzlan Ibrahim daripada SMK Kubang Kriang 3. Okey. So, yang pertama, masih lagi juga sebagaimana cikgu catat tadi bahawa untuk kali ini masih lagi dalam tema penerakan unsur dalam alam. Okay. Masih lagi di bawah tajuk unsur dan bahan. Cuma cikgu akan berbincang kepada sub kandungan standard SK yang ketiga, iaitu isotop. Okay. Kita akan berbincang berkenaan dengan isotop. Okay. Okay. Jadi, okay, kita imbas kembali. Sebenarnya tajuk ni, jadi cikgu dah sentuh bahawa sebelum ni cikgu pernah dah sentuh dalam tajuk, kita dah bincang dalam tajuk asas jirim, bahawa para pelajar telah pun mempelajari tentang jirim dalam alam. Pelajar telah pun mempelajari 3 keadaan jirim. Okay. Dan pelajar juga telah pun mempelajari berkenaan dengan jadual berkala, iaitu pengelasan unsur, atom dan molekul, dan juga jadual berkala unsur. Bermakna para pelajar dah pun belajar banyak perkara semasa di tingkatan 1 dan di tingkatan 4 juga pada awal sebelum para pelajar masuk subtopik cikgu sekarang 8.3. Okey, para pelajar juga telah belajar asas jirim 8.1 dan pelajar juga telah belajar jadual berkala iaitu 8.2. Dan untuk kelas ESTP PPD Kota Baru ni, 8.2 ni akan dibincangkan oleh Cikgu Mazlan. InsyaAllah Cikgu Mazlan akan bincang 8.2 ni. Okey, dia bincang 8.2, jadi cikgu sambung untuk 8.3 insya-Allah. Okey. So, dalam tajuk 8.3 ataupun isotop, perkara yang pertama yang kita kena faham ialah isotop ni dia ada 3 standard pembelajaran yang kita kena tahu. Okey, iaitu yang pertama, apa dia isotop berserta dengan contoh dia. Okey, kemudian kita nak tentu juga berapa bilangan proton, berapa bilangan neutron dan nombor nukleon dalam satu isotop, dan ada sedikit pengiraan di sini. Kemudian kita nak tengok juga apakah kegunaan isotop dalam kehidupan kita hari ini. Okey. So kita tengok sub pembelajaran pertama, iaitu apa dia isotop. Isotop ditakrifkan sebagai unsur yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey. Nak tak, so isotop ni dia punya proton sama, neutron dia berbeza. Itu adalah isotop. Okey. Mana-mana atom, okey, yang mana-mana unsur yang atom dia ada proton yang sama dan bilangan neutron berbeza, kita kenali dia sebagai isotop. Dan biasanya isotop ditulis dengan nombor nukleon dia saja. So mungkin anak-anak pelajar semasa di tingkatan, tak silap cikgu, di tingkatan 3, okay, di tingkatan 3 anak-anak pelajar telah didedahkan dengan karbon, telah mungkin dah dengar, pernah dengar dengan unsur ini, karbon 14. Okey, so pelajar mungkin dah jumpa, cikgu tingkatan 3 mungkin dah sentuh. Itu dalam tajuk radioaktif, karbon 14. Okey, yang 14 ni apa dia? 14 ni adalah nombor nukleon. Okey, so 14 tu adalah nombor nukleon, iaitu bilangan proton dicampurkan dengan bilangan neutron. So, jumlah bilangan proton dan bilangan neutron kita sebut dia sebagai nombor nukleon. Okey, ini beberapa contoh isotop. Okey.
Sekarang kalau anak-anak pelajar tengok dalam jadual bawah, kita ada karbon 12, karbon 13, karbon 14. Itu adalah 3 isotop. Okey. So daripada mana kita dapat bilangan proton? Okey. Daripada, kalau kita ingat balik dalam jadual berkala, okey, dalam jadual berkala dia ada unsur karbon. Dan unsur karbon ni dia ada bilangan proton dia 6, ataupun nombor proton dia adalah 6, sebab kita ingat pelajar ingat balik, unsur dalam jadual berkala disusun mengikut tertib pertambahan nombor proton. Bermakna 6 ni adalah nombor proton. Nombor proton sama dengan bilangan proton, maka kita akan dapat bilangan proton dia 6. Disebabkan oleh ketiga ni adalah unsur yang sama. Ketiga-tiga adalah karbon, unsur yang sama. Yang ni karbon, yang ni karbon, yang ni juga karbon. Maka ketiga-tiga isotop ni mesti mempunyai bilangan proton yang sama, sebab dia unsur yang sama. Okey. Tetapi kalau kita tengok di belakang, ini adalah nombor nukleon. Nombor nukleon dia berbeza, iaitu 12, 13 dan 14. Kenapa nombor nukleon berbeza? Ingat balik, nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Bermakna 6 tambah 6 dapat 12. 6 tambah 7 dapat 13. 6 tambah 8 dapat 14. So, kenapa karbon 12, 13 dan 14 dikenali sebagai isotop? Sebab karbon 12, 13 dan 14 ni mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron dia yang berbeza. Itu kita panggil dia isotop. Okey. Kita tengok pula standard pembelajaran yang kedua. Okey. Tadi cikgu dah sentuh nombor proton, kita akan dapat daripada jadual berkala. Dan nombor proton tu sebenarnya dia dikira berdasaskan berapakah bilangan proton dalam sesuatu unsur. Sebab pelajar dah belajar masa di menengah rendah dulu, atom dia ada 3 zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Okey. Dia ada 3 zarah subatom, proton, neutron dan elektron. So, berapa bilangan proton, itulah nombor proton. Dan untuk atom, atom biasanya, atom mesti neutral. Kalau dia bercas, kita tak panggil atom. Kalau bercas, dia jadi ion dah. Kita dah belajar dah tajuk bahan ion tadi. Dan juga akan disentuh oleh Cikgu Mazlan dalam tajuk jadual berkala 8.2. Okay. Maka atom yang menerima cas dia jadi ion. Sekarang kalau sebut atom, dia mesti neutral. Jadi kalau dia neutral, maka bilangan elektron yang bercas negatif mesti sama dengan bilangan proton yang bercas positif. Mesti sama. Okey. Nombor nukleon cikgu dah sentuh tadi, itu bilangan proton tambah bilangan neutron. Okey. Bilangan neutron, kita ambil nombor nukleon tolak dengan bilangan proton. Okey, dapatlah bilangan nukleon, bilangan neutron dan bilangan proton. Kita boleh kira berdasarkan jadual ni, formula ni lah. Nombor nukleon tolak dengan bilangan neutron. Okey. So macam mana nak tentukan segala yang cikgu cerita tadi? Okey, kita tengok contoh. Ini adalah latihan, sedikit latihan. Okey. Jadi isotop klorin 35. Cikgu dah ajar tadi yang ujung ni adalah nombor nukleon. Maka automatically kita tahu nombor nukleon dia 35, maka kita dapatlah 35 untuk nombor nukleon. Okey. Yang kedua, soalan dah bagi bilangan neutron dia 18. Kita dah belajar tadi nak dapat nombor nukleon kena ada bilangan proton tambah dengan bilangan neutron. Tambah dengan bilangan neutron, kita akan dapat nombor nukleon. Jadi, kalau nak dapat bilangan proton, maka kena tolak lah. 35 tolak 18. Kita akan dapat 17. So, 17 adalah nombor bilangan proton ataupun nombor proton. Dan kita juga dah belajar tadi, untuk atom, bilangan proton mesti sama dengan bilangan elektron. Jadi, kalau proton 17, maka elektron juga adalah 17. Okey? Boleh? Okey, kalau boleh, cuba kita tengok yang kedua.
Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 30 saat untuk tengok jawab untuk isotop klorin 37. Dah dapat dah. Cepat. Okey, lajunya. Okey, kalau dapat kita bincang. Okey, sama juga. Okey, disebabkan oleh isotop ini adalah klorin 37. Kita dah tahu dah bilangan proton untuk klorin 17, maka walaupun klorin itu klorin 37, bilangan proton dia mesti sama sebab klorin adalah unsur yang sama. So kita akan dapat bilangan proton dia juga 17. Kenapa? Sebab kedua-duanya adalah klorin. Okey, yang atas ni klorin, yang bawah ni klorin. So klorin unsur yang sama, maka bilangan proton dia mesti sama. Okey. Kalau dah dapat bilangan proton sama, so berapa elektron? Elektron juga mesti 17. Okey. Kalau dah, okey, sekarang ni bilangan neutron. Berapa pula bilangan neutron? Kita dah tahu tadi, proton tambah neutron dapat nukleon. Nukleon kita dah tahu 37. Proton dah tahu 17. So macam mana dapat neutron? Nukleon tolak dengan proton dapat 20. Okey. Bermakna 37 tolak 17 dapat 20. Okey, beres. Okey. Seterusnya natrium 23. Dah tahu dah kat belakang ni nombor nukleon 23, maka automatically dapat nukleon dia 23. Proton dah dia bagi 11, maka kita akan dapat elektron dia juga mesti 11. Okey, elektron juga mesti 11. Kenapa 11? Sebab elektron dengan proton mesti sama. Okey, neutron. Okey, ambil nombor nukleon, tolak bilangan proton, kita dapat 23 tolak 11 dapat 12. So 12 adalah bilangan neutron. Okey. Sama juga dengan natrium 24. Dia punya nombor nukleon adalah 24. Okey, bilangan proton dia adalah betul 11. Elektron? Ya, 11. Alright. Okey, so bagaimana dengan bromin? Ya, bromin nombor nukleon dia adalah 79. Bilangan proton dia adalah, okey, ni dia bagi dah, elektron dah bagi dah 35. So kalau elektron 35, maka proton mesti sama dengan elektron, iaitu 35. Neutron tak ada masalah. 79 tolak 35 mesti dapat 44. Okey, dan last sekali untuk bromin juga. Okey, dah bagi dah 81, maka nombor nukleon dia 81. Okey. 81. Okey, proton 35, maka elektron dia juga 35. Okey, neutron, dah dapat neutron, ambil 81 tolak 35 proton, maka kita dapatlah 46. Alright. Okey, senang kan? Okey, so tahniah kepada pelajar yang masih lagi dapat bersama dengan cikgu. Okey, kita tunggu sehingga habis rancangan kita ni, insya-Allah. Okey. Okey, standard pembelajaran kedua ialah berkenaan dengan yang ketiga berkenaan dengan kegunaan isotop. Okey. Kegunaan isotop. Isotop ni banyak digunakan. Sekarang ni penggunaan isotop ni dah digunakan secara meluas seiring dengan perkembangan teknologi. Semakin canggih teknologi, okay, semakin banyak penggunaan isotop, dan biasanya isotop ni digunakan dalam bentuk radioisotop. Okay. Sebenarnya isotop ni misal kata, okay, dia ada isotop yang bersifat radioaktif, ada isotop yang tidak bersifat radioaktif. So, isotop yang bersifat radioaktif yang boleh, yang tidak stabil, yang akan memancarkan sinaran radioaktif, iaitu kita kenali dia sebagai radioisotop. Dan radioisotop ni lah yang banyak digunakan dalam kehidupan kita hari ini. Okey. Walau bagaimanapun, kita kena ingat, dan anak-anak pelajar pernah belajar di tingkatan 3 tajuk radioaktif. Okey. Radioisotop apabila mengalami proses perebutan, dia akan membebaskan sinaran radioaktif, iaitu alfa, beta dan gamma.
Okey. Dan sinaran ini berbahaya kepada kita. Jadi untuk kita nak guna bahan radioisotop dalam kehidupan harian kita, maka kita kena guna dia dengan kaedah dan atau dengan kata lain perlu dikendalikan dengan betul. Kalau kita kendalikan bahan radioisotop dengan betul, maka kita dapat guna dia dengan pelbagai kegunaan. Banyak kegunaan dia. Okey, dengan syarat pengendalian mesti betul. Okey, apa pun kalau pengendalian betul memang bereslah. Okey. Okey, ini sebagai contoh. Ini yang anda dah pelajar semasa di Ikatan 3. Sebagai contoh sinar gamma daripada Cobalt 60 digunakan bunuh sel kanser, ataupun ini juga telah belajar Ikatan 3. Okey, digunakan dalam makanan di mana apabila buah-buahan dan sayuran itu didedahkan dengan sinar gamma dan Cobalt 60, maka sayuran dan buah-buah itu tahan lama sebab mikroorganisma telah pun dimusnahkan. Okey, dan kalau kita guna pada ubi kentang tu tidak akan bercambah. Okey, tidak akan bertunas di dalam rak di kedai-kedai lah. Okey. Dan juga digunakan juga dalam bidang pertanian. Contoh dia, okey, kita suntik fosforus 32 pada pokok ni dan pun kita guna tiub pembilang Geiger Müller untuk mengesan kehadiran, maka kita dapat mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. So, ketiga-tiga ni sebenarnya anak pelajar telah pun belajar semasa di tingkatan 3. Okey, semasa di tingkatan 3 di dalam tajuk radioaktif. Okey, anak-anak pelajar boleh cek balik dalam buku Ikatan 3 nanti. Okey. Okey, apa lagi penggunaan dia? Oh, so banyaklah penggunaan radioisotop ni. Okey, isotop dalam kehidupan harian kita. Yang pertama dalam bidang perubatan. Kita ada natrium 24. Natrium 24 ni digunakan untuk mengesan kedudukan salur darah yang tersumbat ataupun berlaku pembukaan darah. Bermakna kita boleh cek pada salur darah tu bahagian mana yang tersumbat oleh pembukaan darah. Bermakna kita boleh tengok di mana darah terbeku. Pembukaan darah berlaku di mana dalam salur darah. So kita menggunakan natrium 24. Cobalt 60 macam mana tadi juga untuk membunuhkan sel-sel kanser, dan kaedah ni kita panggil sebagai rawatan radioterapi. Jadi dia dedahkan affected area, kawasan kanser tu dengan sinar gamma, okey, untuk membunuh sel tersebut. Dan kita juga ada iodine 131 yang digunakan untuk merawat penyakit thyroid ataupun mengkaji kesan serapan iodine oleh kelenjar thyroid. Okey. Yang seterusnya dalam bidang pertanian, okey, yang ni cikgu dah cerita tadi, fosforus 32 untuk mengkaji kadar penyerapan baja. Okey, karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis. Okey. Okey, sebab dalam proses fotosintesis tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida. Okey, di sana ada unsur karbon. Okey, kemudian dalam bidang arkeologi kita menggunakan kaedah karbon 14 untuk menentukan usia artefak purba yang kita sebut sebagai kaedah pentarihan karbon. Okey, sebab apabila suatu benda hidup ni benda mati, maka kita dapat detect lah dengan usia berapa lama dah dia mati berdasarkan kandungan karbon 14 dia. Okey. Yang seterusnya dalam teknologi makanan sebenarnya cikgu dah sentuh tadi, okey, di mana sinar gamma digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayuran buah-buahan, okey, dan kelebihan dia kualiti makanan tidak terjejas. Okey. Dalam industri kertas, dalam bidang perindustrian, kita guna americium 241 untuk mengawal ketebalan kertas. Okey, so dia akan detect direct. Kalau kertas tu lari sikit dia punya ketebalan, maka mesin tu akan adjust lah. Okey. Dan last kali dalam penjana elektrik, kita ada uranium 235 yang digunakan jana kuasa nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey.
kalau di Malaysia, di Kelantan umpamanya, kita menggunakan jana kuasa hidroelektrik Pergau. Okey, tapi kalau tenaga elektrik ini boleh juga dihasilkan daripada tenaga nuklear. Okey, menggunakan isotop uranium 235. Ini anda dah belajar sebenarnya dalam tajuk radioaktif di tingkatan 3, dan juga tajuk ini juga ada dalam silibus di tingkatan 4. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada pengakhir, iaitu nak membincangkan soalan berkenaan dengan isotop. Dan soalan yang cikgu petik daripada soalan-soalan SPM. Okey, yang pertama. Okey, jadual menunjukkan bilangan proton. Okey, proton dan bilangan neutron bagi P, Q, R dan S. Okey. Atom manakah merupakan isotop? Ingat, isotop dia punya bilangan proton dia sama, bilangan neutron dia berbeza. Okey, tengok bilangan proton. Yang ni 8, 7, 9. So, 2 ni adalah proton dia sama. Tengok sini, neutron dia berbeza, 8 dan 9. Maka, isotop adalah P dan Q. So, jawapan dia adalah A. Okey, bagus. Senang. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, ini daripada jadual berkala. Kalau anak-anak pelajar masih ingat lagi, jadual berkala, yang nombor yang besar ini adalah nombor nukleon. Yang atas ni, ini adalah nombor proton. Okey. Kita dah belajar tadi, nombor proton ditakrifkan sebagai bilangan proton. Okey, apabila kita sebut atom, atom dia adalah neutral. Bermakna bilangan proton dia mesti sama dengan bilangan elektron. Okey, soalan tanya berapakah bilangan elektron? Okey, nombor proton dia 26, bermakna bilangan proton dia juga 26. Jadi, automatically, bilangan elektron dia adalah, ya, bagus, 26. Okey, pandai. Okey, seterusnya, yang ketiga. Yang ni agak crowded, agak tu sikit, mencabar sikit, tapi sebenarnya senang saja. Okey, rajah menunjukkan struktur atom PQRS. Ini struktur atom. Atom manakah isotop? Ingat, isotop mesti proton dia adalah sama, neutron dia adalah berbeza. Mana proton? Cari proton ni, nak tanda-tanda dia mesti bercas positif. Mana cas positif? Yang putih ni. Yang luar ni, ini adalah elektron. Okey, yang hitam ni, ini adalah neutron. Yang bercas ini adalah proton. Okay, yang luar ni elektron bercas negatif, proton bercas positif kat tengah ni. So, bilang kat tengah ni. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 proton. Untuk P dia ada 6 proton. Okey. Tengok Q pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Q juga 6 proton. Sementara R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, lebih. So, yang sama adalah P dengan Q. Sama-sama 6. So, jawapan dia adalah A. Bagus. Okey, senang kan? Jadinya tak ada masalah rasanya untuk awak. Okey. Yang ketiga, bilangan, soalan yang seterusnya, yang keempat. Bilangan neutron satu atom ialah 10. Nombor nukleon ialah 19. Berapakah bilangan proton? Kita dah tahu nombor nukleon sama dengan proton campur dengan neutron. Okey. Nukleon dia dah bagi 19. Okey. Neutron dia dah bagi 10. So, berapa bilangan proton? 19 tolak 10. Dapat
Ya, 9. Bagus. Jawapan dia. Okey, beres. Okey, kemudian kita tengok jawapan okey, nombor 5, soalan nombor 5. Okey. Nombor proton bagi atom X ialah 9. Ini proton. Proton dia 9. Nukleon dia 19. Berapa bilangan neutron? Neutron mesti nombor nukleon tolak dengan proton, iaitu nukleon dia 19, proton dia 9. 19 tolak 9 dapat 10. Itu jawapan dia adalah B. Okey. Sebagai rumusan, jadi untuk kita nak kenal isotop, kita kena tengok kalau proton dia sama, neutron berbeza, itu adalah isotop. Okey. Rumusan yang kedua, ingat balik nombor proton ada berapa banyak proton dalam unsur. Okey, bagi atom maka elektron dengan proton adalah sama untuk atom. Okey, jangan kira bahan ion Ion tak dikira sini sebab ion dia dah bercas dah. Okey, sekarang kalau atom, proton dan elektron mesti sama dan nombor nukleon hasil tambah proton dan neutron. Okey. Dan last kali kita dah belajar, kita dah dengar, kita dah bincang banyak penggunaan isotop dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi dan penggunaan isotop ni mesti dikendalikan dengan betul untuk nak mendapat kegunaan bermanfaat bersamalah. Jadi cikgu dah berada di penghujung kelas. Jadi sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada yang lemah daripada kelemahan cikgu. Jadi untuk itu cikgu mengharapkan para pelajar dapat meneruskan pembelajaran walaupun dalam suasana pembelajaran secara maya. Okey, kerana ilmu ni perlu dituntut walaupun di mana anda berada. Jadi cikgu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilal liqa.